Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini pembelajaran Tauhid, kita buka muka surat 25, pelajaran 5 yang bertajuk Bilangan Nabi dan Rasul. Okey, yang pertama. Para ulama berpendapat jumlah Nabi seramai 124,000 orang. Manakala bilangan Rasul seramai 313 orang dan hanya 25 orang sahaja yang disebut namanya di dalam Al-Quran dan wajib umat Islam mempercayainya. Yang kedua, perlantikan Nabi dan Rasul bukanlah di atas kehendak atau pilihan sesuatu kaum, tetapi adalah semata-mata kerana kehendak Allah. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mengutuskan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul. Surah An-Nahl ayat 36. Okey, yang keempat. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh beriman kepada sebahagian Rasul dan mengingkari sebahagian yang lain. Ini kerana para Rasul itu membawa risalah Tauhid yang satu dan sama. Didahului oleh Nabi Adam alaihissalam dan diakhiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, nama-nama Rasul yang wajib dipercayai oleh setiap orang Islam. Okey, yang pertama Nabi Adam alaihi salam, Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishaq alaihi salam, Nabi Yaqub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ayyub alaihi salam, Nabi Zulkifli alaihi salam, Nabi Syuaib alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, mari kita baca ringkasnya Sirah 25 Nabi dan Rasul. Okey, Nabi yang pertama ialah Nabi Adam alaihi salam. Okey, Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama di bumi. Baginda dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada tanah dan asal keturunan seluruh manusia. Okey, Nabi Idris alaihissalam diutuskan kepada penduduk negeri Babel ataupun Iraq. Baginda adalah orang pertama yang pandai menulis, membaca dan mahir menjahit. Okey, Nabi Nuh, Allah mengutuskannya ke negeri Armenia. Kebanyakan umatnya ingkar dan Allah membinasakan mereka dalam banjir yang besar. Okey, Nabi Hud alaihissalam, Allah mengutuskan kepada kaum Ad yang terkenal dengan kemahiran membina benteng yang kukuh. Okey, Nabi Saleh alaihissalam diutuskan kepada kaum Thamud yang menyembah berhala dan takbur. Akhirnya dimusnahkan oleh Allah dengan gempa bumi yang sangat besar. Okey, Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah mengutuskan baginda ke negeri Iraq semasa pemerintahan Raja Namrud. Okey, Nabi Lut alaihissalam, muka surat 28. Nabi Lut alaihissalam diutuskan kepada penduduk negeri Sodom yang sekarang dikenali sebagai Laut Mati di Jordan. Kaum Nabi Lut mengamalkan homoseks dan Allah menterbalikkan negeri mereka. Okey, Nabi Ismail, baginda bersama bapanya diperintahkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala untuk membina Kaabah di Mekah. Okey, Nabi Ishaq. Baginda adalah anak kepada Nabi Ibrahim dengan isterinya Sarah. Okey, Nabi Yaqub. Allah mengutuskannya ke negeri Kan'an ataupun Falastin. Baginda juga adalah bapa kepada Nabi Yunus alaihissalam. Okey, Nabi Yusuf. Keistimewaan baginda ialah pandai mentadbir mimpi dan menjadi Menteri Keuangan Negeri Mesir. Okey, Nabi Ayub. Baginda adalah daripada keturunan Nabi Ishaq. Allah memberikannya harta yang banyak dan anak yang ramai. Dan Allah mengujinya dengan penyakit selama bertahun-tahun. Namun baginda sabar dan redha menghadapi ujian tersebut. Okey, Nabi Zulkifli diutuskan kepada penduduk Damsyik. Baginda seorang yang sangat penyabar dan bijak semasa menjadi raja. Okey, Nabi Shu'aib. Baginda adalah daripada keturunan Nabi Lut. Diutuskan kepada penduduk negeri Madian di Jordan. Okey, Nabi Musa. Nabi Musa, baginda dilahirkan di Mesir sewaktu zaman pemerintahan Firaun yang zalim dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Okey, Nabi Harun. Baginda adalah saudara kepada Nabi Musa alaihissalam dan membantunya dalam menyampaikan risalah tauhid kepada penduduk Mesir. Okey, Nabi Daud alaihissalam. Baginda adalah seorang raja yang adil serta bijaksana dan telah membina Baitul Maqdis. Okey, Nabi Sulaiman. Baginda adalah seorang yang bijaksana serta boleh memerintah angin dan jin. Nabi Ilyas. Allah mengutuskannya kepada Bani Israel yang menyembah berhala dan akhirnya Allah menurunkan kemarau selama 3 tahun kepada kaumnya. Okey, muka surat 30. Nabi Ilyas diutuskan kepada Bani Israel. Baginda berjaya menyeru kaumnya kembali menyembah Allah, namun setelah baginda wafat, kaumnya pula kembali kufur. Okay, Nabi Yunus. Baginda diutuskan kepada kaum yang menyembah berhala di Iraq. Baginda juga pernah ditelan oleh ikan nun ataupun ikan paus, tetapi kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, Nabi Zakaria. Baginda adalah daripada keturunan daripada Nabi Sulaiman dan diutuskan kepada Bani Israel di Palestin. Okay, Nabi Yahya. Baginda adalah anak kepada Nabi Zakaria. Nabi Yahya dan bapanya mati syahid demi mempertahankan hukum Allah. Okay, Nabi Isa. Baginda adalah anak kepada Maryam binti Imran. Dengan kuasa Allah lahirlah Nabi Isa tanpa ayah. Baginda diutuskan kepada Bani Israel. Hanya segelintir sahaja yang menerima seruannya. Ramai yang ingkar dan membunuhnya. Ramai yang ingin membunuhnya, tetapi Allah telah menyelamatkan baginda dan diangkat ke langit. Allah menurunkan baginda ke bumi untuk menegakkan kebenaran agama Islam. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan besar Nabi Muhammad adalah penghulu sekalian manusia. Baginda diutuskan oleh Allah kepada seluruh manusia dan jin. Baginda dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah dan wafat di Madinah Al-Munawwarah. Baginda dikurniakan mukjizat yang sangat besar, iaitu Al-Quranul Karim yang kekal terpelihara dan tidak berubah hingga hari kiamat.
Okey, berdasarkan kepada kisah ringkas para rasul itu, kita hendaklah mencontohi dan mengamalkan akhlak mulia yang dimiliki oleh para rasul. Berdasarkan kepada kisah ringkas para rasul itu, kita hendaklah mencontohi dan mengamalkan akhlak mulia yang dimiliki oleh para rasul. Okey, cuba tengok balik muka surat 25. Okey, muka surat 25. Okey, bilangan Nabi dan Rasul. Okey, pendapat ulama, jumlah Nabi seramai 124,000, manakala Rasul seramai 313. Tapi hanya 25 orang Rasul sahaja yang disebut namanya di dalam Al-Quran dan wajib diketahui. Okey, ingat balik. Pembelajaran sebelumnya, kita ada bincang semua Nabi adalah Rasul, tetapi tidak semua Rasul adalah Nabi. Jadi itulah kenapa Nabi lebih ramai daripada bilangan Rasul. Bilangan Rasul pun sedikit saja, dan kita perlu tahu yang wajib kita tahu lagi sedikit, hanya 25. Okey, tengok nombor 2, perlantikan Nabi dan Rasul. Okey, ingat perlantikan Nabi dan Rasul bukan atas kehendak dirinya sendiri ataupun bukan atas kehendak kaumnya, tetapi atas pilihan Allah, atas kehendak Allah, dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, tengok nombor 4. Okey, nombor 4, apa dia kata situ? Dia kata umat Islam tidak boleh beriman kepada sebahagian Rasul sahaja dan mengingkari sebahagian yang lain. Tidak boleh. Jadi kita kena beriman kepada keseluruhan. Okey, yang wajib kita percayai itulah kita kena beriman. Okey, sekarang saya mahu kamu buka muka surat 32. Okey, sila buat latihan 1 dan latihan 2. Okey, jawab soalan-soalan yang berikut. Okey, yang pertama, senaraikan 5 Rasul yang wajib diketahui, 5 sahaja. Okey, yang kedua, berapakah bilangan Rasul yang wajib diketahui? Okey, ini yang wajib diketahui ya. Okey, yang ketiga, tuliskan ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa Allah mengutuskan para Rasul. Okey, ini sama kamu tulis ayat Al-Qurannya, maksudnya dari surah apa dan ayat berapa. Okey, keempat, dapatkah kita mengetahui bilangan Rasul dengan tepat? Okey, dapatkah kita mengetahui bilangan Rasul dengan tepat? Dapatkah? Okey, muka surat 33. Tandakan betul pada pernyataan yang betul dan pangkal pada pernyataan yang salah. Okay, yang pertama, jawatan Rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Betul ke salah? Yang kedua, orang ramai boleh memilih Rasul daripada kaumnya sendiri. Yang ketiga, Allah bebas untuk melantik Rasul yang ia kehendaki. Keempat, Rasul yang wajib diketahui ada 25 orang. Yang kelima, Rasul-Rasul dilantik oleh Allah daripada kalangan raja-raja. Betul ke salah? Okey. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Selama kamu siapkan latihan yang telah diberikan muka surat 32 dan 33. Kalau ada soalan, boleh terus tanya. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.